Baik. Assalamualaikum semua kepada anak-anak tahun 5. Baik, hari ini kita akan mempelajari penyelesaian masalah melibatkan tambah dan tolak. Okey, jom masuk kelas cikgu. Baik, kita akan lihat soalan 1. Dia berkaitan dengan nilai nombor ya. Jadi sebelum kita masuk penyelesaian masalah, kita tengok soalan bentuk macam ni ya. Selalu keluar dalam peperiksaan. Okey, rajah menunjukkan 6 keping kad angka. Kita ada nombor 4, nombor 1, nombor 8, nombor 2, nombor 5 dan juga sifar. Jadi soalan di sini, bentukkan nombor daripada semua kad angka di atas. Yang pertama diminta nombor terbesar dan yang kedua diminta nombor terkecil. Kalau nombor terbesar di sini, kalau awak lihat, nombor yang terbesar adalah nombor 8. Jadi 8 tu dia kira nombor yang terbesar. Jadi kita masukkan sahaja nombor 8. Okey, seterusnya nombor apa? Ya, nombor 5. Kita masukkan 5. Lepas tu kita masukkan nombor 4. Okey, dia ada 4. Seterusnya, ni kita dah ambil tadi ya. Okey, 2. Kita masukkan 2. Seterusnya, 1. Okey, dan akhirnya adalah sifar. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan pertama. Bagi soalan yang kedua, okey, cikgu padam dulu. Supaya awak tak keliru, cikgu padam ya. Okey, untuk nombor terkecil, kita lihat dia minta nombor terkecil. Kalau awak lihat di sini, nombor terkecil adalah sifar. Tetapi sifar kita tidak boleh gunakan di hadapan sekali. Sebab bila kita letak di hadapan, dia dikira tiada nilai. Jadi sifar mesti dia jatuh nombor 2. Okey, selepas sifar kita ada nombor yang terkecil. Ya, kita ada 1. Jadi kita letak 1 dulu, diikuti dengan nombor sifar. Okey, lepas tu, ya 2. Masukkan 2. Okey, seterusnya, ya 4. Kemudian 5. Seterusnya kita ada 8. Jadi inilah jawapannya. Kalau awak buat macam ni, sifar 1, 2, 4, 5, 8. Maksudnya sifar ni awak tak guna sebenarnya, tak sebut pun. Awak akan sebut 12,000. Sedangkan ini 102,000. Jadi ini dikiranya salah. Tidak boleh diterima. Jawapan yang betul adalah 102,458. Okey, soalan B. Berdasarkan jawapan A1 bermaksud A yang satu ni ya. Nombor terbesar. Nyatakan nilai tempat bagi digit 5. Okey, sekarang dia nak awak nyatakan nilai digit 5. Sekarang kita lihat. Digit 5 yang ni ya. Digit 5. Digit 5 yang ini. Apakah nilai tempat bagi digit 5? Kita ada 10, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi 5 adalah 10,000. Okey, itu sahaja. Tidak perlu kita letakkan 5 di hadapan ya. 5 ni kita tak boleh tulis. Jadi kita fahamkan 5 ni. Tak nak. Dia nyatakan nilai tempat. Jadi bila nilai tempat mesti 10,000. Jawapan 10,000. Baik, kita lihat soalan 2. Maya membilang 1000. Dia mula membilang dari 145,130 hingga 151,130. Jadi cikgu akan tuliskan nombor 145,000, 130,
Okey, seterusnya hingga berapa nombor ni? Ya, 151,000. Maksudnya hingga 151,130. Baik, soalan seterusnya apa dia kata? Antara nombor berikut. Nombor berikut tu maksudnya yang ini ya. Yang warna biru ni, yang warna pink ni, hijau ni dan kuning ni. Antara nombor berikut yang manakah akan Maya sebut. Jadi kita lihat yang pertama 143,130. Di manakah kedudukan 143,000? 143,000. Dia mesti berada di luar sinilah. 145, yang ni 143. Jadi seterusnya kita lihat 147. 147. Di manakah kedudukan 147? Ya, 147 dia akan sebut di sinilah. Okey, 152. 152. Maksudnya dia dah melepasi nombor 151,000-nya di sini. Sama juga 155 dia akan di sini. Jadi nombor yang Maya sebut adalah di sini di tengah ni. Dia akan sebut. Maksudnya dia akan mula di sini 145,000, dia akan sebutkan nombornya di sini. Jadi seterusnya nombor yang terakhir yang inilah. Jadi jawapannya adalah 147,130. Okey, inilah jawapannya. Baik, untuk soalan 3, jadual menunjukkan bilangan tempahan bekas makanan dan minuman oleh 3 buah pasaraya iaitu L, M dan N. Okey, dalam jadual ni telah diberitahu ada pasaraya L, ada pasaraya M dan juga ada pasaraya N. Okey, untuk pasaraya L telah diberi jumlah bilangan bekas makanan, sementara M pula ada perkataan lebih di situ, jadi kita kena buat sesuatu. Juga N ada perkataan kurang, jadi kita kena buat sesuatu. Jadi kita baca dulu soalan, berapakah jumlah bekas makanan dan minuman yang ditempa oleh ketiga-tiga pasaraya itu? Jadi di sini ada berapa pasaraya? Kita ada 3 pasaraya, iaitu pasaraya L, ada pasaraya L, ada M dan juga N. Jadi kata kunci untuk soalan ini adalah jumlah. Apa yang dia perlu buat jumlah? Jumlah bermaksud kita tambah. Okey. Seterusnya, jumlah bekas makanan yang ditempa oleh ketiga-tiga pasaraya. Jadi, pasaraya ada 3 iaitu kita ada pasaraya L, kita ada pasaraya M dan juga kita ada pasaraya N. Jadi, ini yang kita kena tambah. Masalah di sini kita tak tahu M berapa, kita tahu M berapa, N berapa. L dah dapat. Jadi kita lihat M di sini. M berapakah jumlah M? Okey, di sini diberitahu 4,035 lebih. Kata kunci lebih bermaksud tambah. Awak kena belajar membulat-bulatkan ya kata kunci. Lebih daripada pasaraya L. Pasaraya L awak dah tahu berapa, ya kan? Ini jumlah dia. Jadi di sini kita akan cari M berapa. Jadi kita akan buat pengiraan di bawah. M sama dengan 180,346. Kita akan tambah dengan 4,035. Okey. Kita tambah macam biasa, 6 tambah 5 kita dapat 11, 4 tambah 3 kita dapat 7, tambah 1 dapat 8, seterusnya 3, seterusnya 4, seterusnya 8, seterusnya 1. Jadi kita akan dapat M sama dengan 184,381. Siap dah kita dapat M. Seterusnya kita akan cari N pula. 7,020 kurang. Okey, kata kunci kurang bermaksud kita tolak. Jadi di sini kita dah dapat M kan tadi. M adalah yang ini kan? Ini kan?
Jadi kita kena tolak. Kita ambil N. Kita nak cek N sekarang. Jadi kita ambil 184,381. Kita tolak. Perkataan kurang tu tolak dengan 7,020. Okey, kita lihat apa jawapan kita dapat. 1 tolak sifar 1. 8 tolak 2 kita dapat 6. 3 tolak sifar 3. 4 tolak 7 tak boleh, kita pinjam dengan 8. Dia jadi 7 dan dia jadi 14. Jadi 14 kita tolak 7, kita dapat 7. Seterusnya 7, 7. Jadi di sini N adalah 177,361. Jadi di sini kita akan buat ayat matematik berdasarkan pada L, M dan N ni. Jadi L kita dah tahu dah. 180,346. Tambah M adalah 184,381 dan N pula adalah 177,361. Okey, murid, kalau awak buat macam ini, kalau awak buat yang macam ni dipanggil ayat matematik. Bila awak buat ayat matematik macam ni, awak dah dikira mendapat 1 markah. Ya, dapat 1 markah di sini. Kalau untuk kertas 2, awak dah dapat 1 markah. Jadi bila awak buat dalam bentuk lazim, okey, kita akan kira dalam bentuk lazim. Jadi kat sini cikgu akan ambil ketiga-tiga nombor lah. Senang. Kalau awak tak pasti, awak boleh ambil buat dua-dua dululah. Ya. Jadi kat sini kita masukkan ketiga-tiga nombor dan kita tuliskan operasi tambah di depannya. Jadi 6 kita tambah 1 tambah 1 kita akan dapat 8. Okey, 8 tambah 6 dapat 14 tambah 4 18. 3, 6, 9, 10. Itu atas. 7 tambah 4, 11. Tambah 1, 12. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 7, 23. 23 dapat 24. Jadi, 1, 2, 3, 5. Jadi jawapan yang perolehi adalah 542,088. Itulah dia. Cara nak menjawab penyelesaian masalah soalan 2. Perlu ada ayat matematik, ada bentuk lazim dan dapat jawapan. Okey. Baik, untuk soalan 4, kilang biskut enak menghasilkan 309,300 paket biskut. Sebanyak 130,250 paket diedarkan ke beberapa buah pasar raya. Jadi, 900 paket didermakan ke rumah anak yatim. Berapakah paket biskut yang tinggal? Okey, di sini ada perkataan tinggal. Ya. Biasanya kalau tinggal, kita akan maksud di sini tinggal maksudnya adalah dia minta baki. Jadi kalau berkaitan dengan baki, kita kena operasi tolak. Ya. Okey, di sini kita ulang balik. Kilang biskut menghasilkan 309,300 biskut. Sebanyak, yang ini diedarkan ke beberapa buah pasar raya. 900 pula didermakan. Di sini kita akan tulis ayat matematik 309,300 ini menghasilkan biskut. Diedarkan sebanyak, bila kita edar maksud dia akan berkurang.
bilangan biskut yang ada akan berkurang. Kita akan tolak dengan 130,250 dan seterusnya kita akan tolakkan dengan 900 paket. 900 untuk diterima anak yatim. Maksudnya ada 2 operasi tolak di sini. Jadi ini dah dapat, kiranya awak dah dapat 1 markah. Jadi untuk markah seterusnya kita akan buat 309,300 buat dalam bentuk lazim lah. Kita tolak macam bentuk lazim. Okey, 130,250. Okey, kita tolak macam biasa. Sifar, yang ni tak boleh kita pinjam jadi 2. Ni jadi 10. Jadi 10 tolak 5 kita dapat 5. 2 tolak sifar 2 sifar. 2 tolak 2 sifar. 9. Okey, seterusnya kita pinjam 2 ni jadi 10. Jadi 10 tolak dengan 3 kita dapat 7. 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi seterusnya tak habis lagi kan? Okey, jadi kita terus buat sini ya. Kita tolak dengan 900. Tolak dengan 900. Okey, kita ada sifar 5. Okey, ni kita akan dapat 8. Ni kita dapat 10. Jadi 10 tolak 9 kita dapat 1. 8 tolak 8. Lepas tu 7. 1. Jadi jawapannya baki yang tinggal adalah sebanyak 178,150. Jadi awak dah dapat 2 markah di situ. Satu untuk ayat matematik dan satu lagi dalam bentuk lazim dan dapat jawapan. Baik, bagi soalan 5, Aiman sedang menulis suatu pola nombor tertib menurun 10,000, 10,000. Dia mulakan nombor 346,250. Jadi soalan 1, apakah nombor kelima yang akan ditulis oleh Aiman? Okey, di sini kalau awak lihat maksud nombor kelima, okey. Maksud nombor kelima bukannya bermaksud yang ini bukan yang ini. Bukan yang ini. Sebenarnya dia minta awak susun dulu nombor secara tertib menurun. Jadi kita ambil nombor yang pertama iaitu 346,250. Ini adalah nombor pertama. Jadi dia minta 10,000, 10,000. Jadi 10,000 yang inilah. Kan 4 ni. Jadi akan menurun 4 ni akan jadi 3. Jadi 336,250. Okey, turun lagi 326,250. Okey, kita turun lagi 306,250. Okey, seterusnya kita turun lagi. Lepas 1, sifar turun bawah. 306,250. Okey, sekarang kita lihat. Adakah cukup kedudukan dia ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor ketiga. Dan ini nombor keempat. Dan ini adalah nombor ke-5. Jadi jawapan dia minta nombor ke-5. Jadi bila nombor ke-5 jawapannya adalah 306,250. Okey, ini jawapannya ya. Okey, soalan 2. Bundarkan nombor ketiga. Jadi nombor ketiga adalah apa? Ni Nombor ketiga kita bundarkan kepada ratus ribu terdekat. Okey, kita ambil balik nombornya, kita tulis kat bawah 326,250. Okey, kita nak bundarkan kepada ratus ribu, jadi rumah ratus ribu yang ini. Ingat lagi, tengok jiran dia.
Miskin, jadi kalau miskin tambah sifar di bulat ni ya. Ramai yang salah semalam buat yang hari tu punya ya, betulkan balik. Jadi 3 tambah sifar kita dapat 300,000. Jadi inilah jawapannya. Okey, cikgu ulang balik yang sifar ni untuk bundal sama dengan tak perlu ditulis. Jadi jawapannya 300,000. Okey, dah habis dah untuk tajuk penyelesaian masalah. Baik, cikgu akan bagi sedikit tugasan yang sama lebih kurang ya. Cuma cikgu tukarkan nombor. Nanti awak boleh rujuk pada buku teks. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.